Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya dapati ramai pelajar yang tahu bagaimana melukis segitiga daya. Tetapi kebanyakan pelajar mempunyai masalah dengan melukis sudut-sudutnya. Baiklah, hari ini kita akan melihat bagaimana cara untuk melukis segitiga daya bersama dengan sudutnya. Terdapat sebuah lampu yang diletakkan di atas meja dan juga sebuah lampu yang digantung dengan dua tali. Apakah daya yang bertindak ke atas objek? Lukiskan daya yang bertindak ke atas objek. Jadi, pada gambar lampu, daya yang bertindak, lampu di atas meja, daya yang bertindak adalah berat dan juga tindak balas normal. Gambar yang kedua pula, lampu yang digantung, tegangan tali T, tegangan tali P. Kenapa tali ni ditulis sebagai P? Kerana nilai dia berlainan dengan T. Dan lagi satu ialah berat. Lampu di meja dan lampu yang digantung berada dalam keadaan seimbang. Situasi yang manakah sesuai untuk menggunakan segitiga daya? Bukan semua situasi apabila jasad berada dalam keadaan seimbang boleh dilukis dengan segitiga daya. Ada situasi yang tertentu. Terdapat 3 daya yang bertindak ke atas lampu yang digantung. Ada 3 daya terhadap lampu yang digantung. Maka ia boleh diwakili oleh segitiga daya. Manakala gambar lampu di atas meja tidak boleh mewakili segitiga daya kerana dayanya hanya ada 2. Magnitude ketiga-tiga daya diwakili oleh panjang sisi dan dilukis secara berturutan. Yang ini pada satu arah sahaja. Objek berada dalam keadaan seimbang. Lukiskan segitiga daya. Jadi sebelum cikgu lukiskan segitiga daya, cikgu akan lukis gambar rajah jasad bebas ataupun free body diagram supaya awak boleh lihat dengan mudah. Jadi, mula dengan satu titik pada paksi X, pada B, pada paksi Y ke bawah W, dan ada T. So, lukis segitiga daya macam mana? Anda kena pastikan lukisan anda berturutan pada arah daya. Maksudnya pada satu arah. So, ke bawah W, ke kanan B, dan ke atas adalah D. Bagi soalan ni, dia tak melibatkan sebarang sudut. So, pastikan awak tengok arah dia pada satu arah. Pada satu arah. Macam-macam jenis segitiga awak boleh lukis, tapi pastikan dia berada dalam satu arah. Antara ciri-ciri segitiga dan sudut yang anda perlu tahu. Ini adalah kemahiran matematik asas anda. Kita tengok sedikit. Pertama, sudut ABC bagi segitiga bernilai 180 darjah. Kita ada di bawah sini segitiga bersudut tepat. Bersudut tepat 90 darjah. Maka A campur B adalah 90 darjah. Kemudian kita lihat segitiga berada pada satu garisan. Jadi sudut A dan B adalah hasil tambah yang mewakili sudut C. Dan apabila berada di satu garisan lurus,
Okey, jumlah sudutnya adalah 180 darjah. Okey. Kemudian kita tengok pula, okey, kita katakan kita ada dua garisan. A satu garisan, okey, garisan kedua. Okey, dan dia berhadapan. Sudutnya adalah sama. A sama dengan B, C sama dengan D. Okey. Kemudian katakan kita ada dua garisan yang selari dan ada satu garisan yang menyambungkan dua garisan selari itu. Okey. Ini kita dapati. Okey, ini sudut zigzag. Okey. Kalau anda perasan sudut zigzag ni, okey. Sudut A sama juga dengan sudut B. Sudut C sama dengan D. Ini Z dia. Okey. Berada di dalam cakupan Z. Okey, kemudian kita ada dua garisan yang selari. Okey. Disambungkan oleh satu garisan. Okey. Sudut A adalah bersamaan dengan sudut C. Sudut B bersamaan dengan sudut D. Okey. Kemudian, okey, katakan kita adalah dua garisan. Okey. Hasil tambah A dengan B adalah sama dengan C. Macam yang sebelum ni. Sama juga. Okey. Untuk jawab, untuk melukis segitiga dan sudutnya, okey, dia seolah-olah awak nak menjawab puzzle. Okey. Anda pandai bijak untuk mengubah-ubah kedudukan dia. Okey. Janji anda menepati ciri-ciri dia. Okey, kita tengok. Objek berada dalam keadaan seimbang. Lukiskan segitiga daya dan sudutnya. Untuk memudahkan, kita akan lukis dia punya gambar rajah jasad. Okey. Ataupun free body diagram. So, satu titik ke bawah adalah W. Okey. Ke kiri adalah FR. Okey. Ke atas adalah R. Okey. Dan kalau awak tengok, dia adalah bersudut tegak 90 darjah. 90 darjah. Okey, so sekarang persoalannya, theta. Dekat mana kita nak lukis theta ni? Okey. So, okey. Kat mana kita nak lukis theta ni? Okey. Saya akan panjangkan R ni ke bawah. Okey. Dalam leraian daya, kita dah tengok, kita dah leraikan R ni kepada dua paksi dan didapati sudut dia adalah berada di sini. Kalau awak tak boleh ingat balik, pergi tengok video leraian daya. Okey, so sudut theta berada di antara R dengan W. So, saya akan buat satu garisan macam ni. So, ini adalah kita punya theta. Okey, itu adalah kita punya theta. Okey, so sekarang kita akan lukiskan segitiga daya dahulu sebelum kita lukis dia punya sudut. Okey, so paling mudah W lah ke bawah. Okey, W. Okey, kemudian kita pergi ke kanan. R ke atas. Okey, kemudian ke depan sini. Ini adalah FR. Okey. So sudut, okey, nak tengok ni sudut FR dengan R adalah apa? 90 darjah. So sudut FR dengan R adalah berapa? 90 darjah. Saya akan tulis kat sini. Okey, kita lukis 90 darjah. Sekarang kat mana theta kita? Di manakah kita punya theta? Okey. So tengok baik-baik. Okey, R okey dengan W, okey, di sudut di tengah-tengahnya adalah theta. So kita tengok mana R. Ini adalah garisan R.
ini adalah garisan W. Okey. So, R dengan W kat situ adalah theta dia. Jadi, kat mana theta dia? Sini. Ini adalah theta dia. Boleh? Soalan seterusnya, sekeping gambar digantung dengan tegangan tali. Kita andaikan ini T1 dan yang ini adalah T2. Okey, bersudut alfa. Okey. So, kita lukis gambar raja jasad bebas. Ke bawah W. Kemudian T1 bersudut alfa. Okey, T2 bersudut alfa juga. Okey, bersudut alfa. So, sekarang kita lukis segitiga daya dia. Ke bawah W. Okey, ini adalah T2 dan naik ke atas adalah T1. Okey, perlu diingatkan saya tak lukis mengikut skala. Okey, kemudian kita pastikan dia berada pada satu arah. Adakah satu arah? Ya, betul. So, segitiga daya kita betul. So, sekarang kita nak letak sudutnya. Okey, sekarang awak tengok saya akan memanjangkan garisan W ni ke atas. Okey, saya memanjangkan garisan W ni ke atas. Okey. So, awak tengok kat sini. Ni W. Ini T2. Okey, ini W. Ini T2. So, di mana sudut alfa kita? Yang ni senanglah. Dia berada di sini. Ini adalah sudut alfa kita. Sekarang kita tengok kes yang seterusnya. T1. Ini T1. Okey, ini T1. Ini W. Kalau saya panjangkan T1, saya panjangkan W, saya boleh lukis alfa ni. Okey, kita panjangkan. Okey, ini adalah W. Ini adalah T1. Okey, ada garisan ni. So, dekat mana saya punya alfa? Ini adalah alfa saya. Okey, perhatikan sudut alfa yang ini dengan sini dia bertentangan kan? So, ini pun adalah alfa. Tapi sekarang alfa, keduduk alfa berada di luar segitiga. Okey, sekarang macam mana kita nak letak dia segitiga? Okey, kita ingat balik asas awak matematik. Okey, kalau saya buat ni garisan tegak. Okey, tegak, sini tegak kan? So, ini membina zigzag. Nampak zigzag? So, kalau kat sini alfa, so dalam ni pun alfa. So, kalau sini alfa, sudut dalam ni pun alfa. So, ini adalah alfa. Okey. So, yang berwarna merah itulah jawapan kita. Okey, yang seterusnya. Objek berada dalam keadaan seimbang. Lukiskan segitiga daya dan sudutnya. Soalan yang sama. Okey, yang ini cikgu cuba skip free body diagram. Kita terus lukis dia punya segitiga daya. Boleh tak ada masalah. Free body diagram tu hanya tambahan. Okey. So, andai kata ni T1, ini T2. Okey. Okey, so ini adalah R. Ini adalah T1 dan yang ke bawah adalah T2. Okey. R, T1 dan juga T2. Kemudian mana sudut betanya ni? Tetanya ni. Mana sudut tetanya? Okey. Saya akan panjangkan garisan R ni. So, kalau tengok ini garisan R. Okey.
sudut antara R dengan T1 adalah theta. Sudut antara R dan T2 pun theta. So, sudut antara R dengan T1 adalah theta. Okey. Sudut antara T2 dengan R pun adalah theta. So, apa jawapan dia? Ini jawapan dia. Okey. Soalan seterusnya, objek berada dalam keseimbangan. Okey. So, kita nak lukis segitiga daya. Telah diberikan gambar rajah jasad bebas ataupun free body diagram. So, yang ni senang je. Okey, seperti biasa. Ke bawah 9 Newton. Ke kanan 7 Newton. Ke atas 3 Newton. So, kita panjangkan garisan 9 Newton. Okey. So, awak tengok sudut antara 9 dengan 7 adalah beta. So, 9 dengan 7, sudut dia adalah beta. Okey, kemudian sudut antara 9 dan 3 adalah alfa. So, 9 dan 3 adalah alfa. Soalan terakhir. Objek berada dalam keadaan seimbang, lukiskan segitiga daya dan sudutnya. Okey, baiklah. Kita ikut semula cara yang kita follow cara yang kita dah belajar. Ke bawah W. Okey. Ke kiri ni 152 Newton. Okey, ke kanan ni adalah 110 Newton. Okey. So, kita panjangkan garisan W. Okey, kita mengandaikan sudut yang ini adalah A, sudut yang ini adalah B. Okey, A dan B. Okey, so di mana A dengan B berada? Okey, W dengan garisan daya 110, W dengan 110. So, ini adalah A. W dan 152 adalah B. W dengan 152 adalah B. So, saya lukis kat sini. Sini adalah sudut A. Sini adalah sudut B. Tetapi sudut A dan B ni adalah andaian kita saja. Dia bukan ada dalam soalan pun. So, dalam soalan dia nyatakan sudut 25 dengan 45. So, kita kena masukkan sudut 25 dengan 45. So, sekarang kat mana sudut 45 dengan 25 ni? A dengan B kita dapat. Okey, so sekarang awak tengok gambar ni. Okey. Awak tengok antara W dengan 110 adalah A. Mana W 110 adalah A. Kemudian ada garisan yang bersudut 25 darjah. So, saya bolehlah buat garisan kat sini yang bersudut 25 darjah. Okey, boleh? Okey, copy, paste, letak situ. Okey, kemudian tengok ini garisan W dengan B, W dengan 152 bersudut B. So, ini W 152 bersudut B. Okey, ada garisan 45 darjah. Ada garisan berapa? 45 darjah. Okey, so kita dah ada 25 dengan 45 di luar segitiga. Kalau nak letak kat dalam macam mana? Okey, ingat tak segitiga yang tadi kita tengok zigzag tu? Okey, kalau saya panjangkan ni, ingat tak Z? Okey, ini 45. So, sudut dalam ni, okey, tengok ini sudut Z. Okey, so ini 45. So, sudut dalam ni pun 45. Okey, yang ini 25 Z. Yang dalam ni pun 25
So, yang ini adalah 45. Yang ini adalah 25 darjah. Okey. So, jawapannya adalah W. Okey. 152 Newton. Okey. Perlu diingatkan ya, saya lukis tidak mengikut skala. 110 Newton. Okey, tengah-tengah ni ada dua sudut. Ini 25 darjah. Yang ini 45 darjah. Okey, itu sahaja. Sekian.